makan tu. Tak okey. Buka dia punya tu letak tepi je tu. Pelitup tu kantung-kantung. Tak cantik. Pakai sana. Nanti nampak macam dekat TV. Itu kembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama-sama baru mula. Saya baru mula malam ni, dan insya-Allah sehinggalah Allah izinkan kita bersama di sini, dan saya pun sihat, tuan-tuan pun sihat. Itu kurniaan Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah letakkan kita dalam keredaannya. Amin. Pada malam ini dalam masa setengah jam lebih kurang, setengah jam lah, 8 suku Isyak. Berapa panjang-panjang. Kita nak cerita sifat yang ada pada manusia. Kalau ada 3 benda ni, dia teruk. Dia tak jadi orang Islam, dia jadi orang munafik. Allahu akbar, naudzubillah minal. Kalau ada 3 benda ni pada sendiri seseorang, dia tanda-tanda munafik. Ada 3. Pertama, cakap Melayu je lah, terus selalu cakap Melayu. Pertama, bila dia bercakap, dia bohong habis, walaupun bergurau. Tak boleh bergurau dalam bohong, tak boleh. Tanda berat tu. Bila kita bohong, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya hati, kita punya badan, kita punya lutut, kedua kaki, habis. Luntur. Akan dibalut dengan suasana yang hijabnya akan tidak terbuka nanti. Tidak terbuka hijab dia. Dahsyat tu. Dahsyat orang bohong ni, Ustaz. Kita memikirkan bagaimana seseorang itu kalau dia terlibat dengan berbohong tu. Rasa sedih hati kita. Kalau melibatkan perkara yang berbohong ini, melibatkan perkara ini menipu orang juga, lebih-lebih menipu orang ramai, maka naudzubillah.
kita dapat nak tolong tu, nak ampun tu, minta ampun pada Tuhan tu, dihijabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua telinga keadaan tubuh badan begitu corak yang tak tentu hala. Sebab itu kita jam tak jauh daripada Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim tu memang betul ayat Quran kata dalam Fatihah tu. Ihdinas siratal mustaqim tu memang kita nak itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Tidak jalan sesat. Jalan sesat ada pada kita, naudzubillah min zalik. Jangan kita letakkan pembohongan itu main-main. Jangan kita cuba tipu orang tua, tipu orang ni, tipu orang ni. Jangan bergurau tentang pembohongan. Allah akan meletakkan di kita tanda orang yang munafik. Ya Allah, naudzubillah min zalika mamalang. Apabila kita berbohong, kita bercakap contoh, bercakap perkara bohong, dimasuk dalam hati. Hati ini akan jadi kotor. Satu perkara ihdinas siratal mustaqim yang baca dalam sembahyang dalam Fatihah tu tak masuk. Itu menjadi masalahnya. Dia boleh sembahyang, dia boleh baca, tapi tak masuk ihdinas siratal mustaqim, tak masuk dalam tu. Menjadikan diri kucak-kacir. Naudzubillah min zalik. Diri tercela, diri tidak mendapat manfaat, tidak berapa faedah daripada apa yang telah begitu. Sebab itu kita naudzubillah, alhamdulillah kita yang ada pada kita orang Islam, bila kita melakukan satu perkara yang boleh terlibat dengan perkara bohong, jangan kita minta ampun kepada Tuhan. Ampunlah mulut aku ya Allah, ampunlah hati aku ya Allah, ampunkanlah telinga aku ya Allah, ampunkanlah mata aku ya Allah, ampunkanlah kaki aku ya Allah, supaya ihdinas siratal mustaqim dapat berjalan dengan baik. Kita pun alhamdulillah, bila kita melakukan satu perkara yang pembohongan, orang tak sedar lagi tu. Kalau orang sedar, alhamdulillah. Kalau orang tak sedar, orang pula dengar, pakai pula cakap dia habis. Macam hari ni dalam WhatsApp apa ke hari ni, orang la ilaha illallah, dosa banyak. Tak sanggup saya membaca pun tak sanggup tu. Sedih gitu. Kita zaman, kata orang tu, zaman memang mencabar betul lah hari ni. Segala sudut asak kita, mencabar betul. Hidup apa? Sekarang ni apa cerita, kalau istilah dia SOP tu ya juga, tapi cara hidup tu, hidup apa dah, terlupa dah. Oh, norma baru. Oh, terima kasih. Norma baru kalau adil ke apa?
Kalau norma baru tu adil tak apa. Kan norma baru tak ada, berat. Itu dia beratnya. Kita orang masjid diasap bagi berkata, kita sabar dan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan menang. Izin Allah. Setiap gerak langkah yang kita buat dengan amal ibadat yang baik, tidak mengata orang, tidak berbohong, insya-Allah kita adalah orang yang terbaik dan Allah tolong kita dalam keadaan keredaan-Nya, insya-Allah. Aminlah sikit. Yang kedua, itu cakap bohong. Yang pertama, yang kedua, ini lagi satu, berjanji ada helah. Wa iza wa'ada akhlafa. Bila dijanji, dia macam-macam lah. Minta maaf lah. Dia tak tunaikan janji itu. Sebab itu kita dengan anak kita pun tak boleh tipu, tak boleh berjanji. Anak-anak orang rumah dengan apa saja dengan jiran dengan benda, tak boleh berjanji. Jawapan mesti ada insya-Allah. Berjanji tidak? Kalau awak pergi kedai, tolong belikan kunyit. Kunyit aja. Balik ke rumah lupa. Tak ada insya-Allah. Apa kunyit? Oh, tu jalan terus. Jangan main-main. Tak ada insya-Allah tu. Mulut tak berkucap insya-Allah. Beli kunyit satu, ingat apa, patutnya lupa. Sampai balik ke rumah lupa dah. Mana orang rumah tanya, kunyit ada? Kunyit sudah pegang kepala. Pasal tak ada insya-Allah. Kita ni setiap gerak mesti ada jawapan. Langkah kita dengan agama. Bukan mu menyuruhkan begitu. Bukan orang lain. Bila bukan sebut agama, Allah kita letakkan setiap apa yang kita lakukan mesti ada insya-Allah. Ini orang Islam. Kalau tak ada insya-Allah, bukan tak jadi Islam, tak mengikut kehendak apa yang Allah kata. Sebab itulah biiznillah, insya-Allah, dengan izin Allah saya akan beli dalam hati, bukan kuat, dalam hati. Sampai ke kedai, kunyit dulu, ingat ni. Kunyit dulu ingat ni, tak ingat benda lain lah. Pasal kita dah letakkan lapik yang teguh, insya-Allah dan izin Allah saya akan beli. Ini perkataan yang tak boleh tidak kita lakukan. Sebab itulah kita kalau berjanji, jangan janji je, mesti ada kalimah yang meletakkan diri kita ini sebagai Islam, sebagai rumah tempat bertolak. Islam tempat bertolak kita. Kemana kita pergi, kita mesti tolak dengan Islam. Kerana Islam itu menjadikan diri kita ini, duduk di mana pun mesti hidup dengan Islam.
hidup dengan agama, hidup dengan syariat, hidup dengan. Sebab itu kita jangan ada satu perkara yang boleh. Bila kita menyalahi janji, kita punya tangan ni, tangan orang yang menyalahi janji ni, tangan ni kaku dia, kaku. Sebab tu dia, bila dia tak kata insya-Allah bismillah tu, dia tak boleh pegang kunci tu. Dia tak boleh pegang kunci tu. Dia tak ada insya-Allah dengan je Allah. Padahal dia nampak. Allah lepaskan ke dia, mata tak nampak kunci. Maka balik rumah, kunci tak ada. Allah marah. Kita pun marah pula. La ilaha illallah. Situ kita punya hati rosak. Tak mengaku kesilapan dengan apa yang kita buat. Sebab itu perbuatan kita mestilah menjurus kepada insya-Allah, izin Allah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala saya akan beli. Maka kita nampak awal-awal lagi kunyit sudah ada depan mata. Allah, kita gunakan sesuatu itu, agama di depan, agama di depan. Orang yang menyalahi janji ni, dia macam tak tunai amanah. Wa iza wa'ada halafa, dia salah menyalahi janji dia. Dia ni la dina liman la amanatalah. Orang macam ini kalau dia benar-benar, dia ni tidak beragama, melainkan tidak ada katakan agama. Apa yang dia janji, dia tidak beragama. La dina liman la amanatalah. Jangan nampak kecil tapi berat. Jangan main-main amanah, jangan main. Tidak wa'ada halafa, jangan main, jangan tukar janji, jangan main-main. Kita tukar banyak benda ni, tak lupalah benda inilah ini lain. Jangan sekali buat melumpuhkan jasad. Naudzubillah. Jangan kita takkan diri kita inilah menaikkan, tidak menaikkan. Wa iza wa'ada halafa, apabila berjanji dia tak boleh berbohong lagi. Sebab itu kita gunakan kalimah yang baik yang boleh menyebabkan diri kita. Kalau kita dapat tunaikan, kita orang yang tawaduk dipanggil. Orang tawaduk mengikut perintah. Wa'ada ahlafa, tidak menyalahi janji, itu kita dapat tunaikan. Sifat tawaduk ada pada kita. Tak apa, saya beli insya-Allah dengan izin Tuhan. Allah, apa kalimah itu? Kalimah yang kita katakan tu, biiznillah, insya-Allah saya akan beli. Ini tawaduk. Tawaduk, sifat tawaduk ni bukan separuh orang dapat. Sebab itu nak tawaduk, nak rendah diri, rendahkan diri, rasa diri. Allahu Akbar, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Kita dapat menaikkan sesuatu, kita kembali kepada Allah. Alhamdulillah, syukurillah, aku bersyukur. Alhamdulillah, aku bersyukur. Aku dapat menaikkan
kewajipan aku sebagai seorang suami beli kunyit aja cukup. Allah, 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 Allah. Jangan kita bercakap dengan orang rumah kunyit aja. Jangan cakap macam tu. Tak kunyit aja. Lain dah rentak. Sifat tawaduk habis. Orang ini tak bincang ni. Sifat tawaduk pada diri tak ada. Hati sudah luntur kepada perkara yang tidak boleh mendatangkan faedah lagi. Sehinggalah kita astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau sekali tak apa. Kalau lepas sekali astaghfirullahalazim tu lepas sekali, alhamdulillah. Kalau kena 10 kali, baca 3 kali, tak habis. Tak habis. Berpanjanganlah kita. Benda tu 10 kali sebetulnya, tapi kita buta 3 kali je astaghfirullah, habis. Lebih tu memanjanglah kita, bermacam-macam masalah, bermacam-macam akan timbul lagi, timbul. Tak boleh lagi dia. Sebab itu astaghfirullah tu memberi peranan. Astagfirullah tu mempunyai. Kalau kita silap, tersalah, mesti astaghfirullahalazim allazi la, paling kurang astaghfirullahalazim, ataupun paling panjang astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku bertobat padamu ya Allah. Aku bertobat padamu ya Allah. Yang ketiga, 15 minit habislah sekolah. Yang ketiga ni ramai sekarang ni, ramai yang terlibat dengan perkara ni. Wa izatu minahana, kita percaya ke dia amanah dah, kita dah percaya dah ke dia, percaya ke dia khianat ni satu. Sebab itu kita percaya ke dia, sebab yang tak lalu kita percaya ke dia, rupanya kita tersangka dalam ini dia ada khianat. Khianat ni tidak ada pada orang Islam. Bukan orang Islam. Sifat orang Islam tak khianat. Sifat orang Islam tak ada khianat. Jangan. Hari ini terus tunggu. Hari ini kalau tengok, ya Allah, kita percaya tu 100 orang sudah percaya kepada dia, tapi 1 orang sudah mengkhianat. Cuba bayangkan 100 orang, 100 macam kata, tapi seorang membuat khianat. Na'udzubillahi min zalik. Memang dia tergolong daripada orang munafik. La ilaha illallah. Tak menggunakan sesuatu yang baik. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, tiap-tiap kamu adalah pemerintahlah.
wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap pemerintah dia akan bertanggungjawab pada rakyatnya. Ra'iyatihi itu rakyatnya. Jangan kita cuba mengkhianati anak isteri kita, ayah kita, mak kita, saudara mak kita. Jangan. Akan kena kita. Tak ada maaf. Kalau khianat pada keluarga sendiri, tak ada maaf. Allah letakkan orang macam ini tidak ada hijab lagi, tidak ada dalam hati dia rasa hati takut dan gerung pada Allah Subhanahu wa taala. Tercabuk semua sifat-sifat tu, tercabuk semua. Sifat takut pada Allah, sifat gerung pada Allah, habis. Maka berjalanlah kita. Kalau orang yang terlibat dengan ini, berjalanlah dia dengan keadaan lurus nampak, tapi khianat. Jangan ada sifat khianat. Kalau dah 10 orang percaya kepada kita, 1 orang percaya kepada kita, 50 orang percaya kepada kita, jangan cuba sesuatu perkara ini. Kalau ada pun jangan. Allah cabut segala amal ibadat. Allah cabut sifat nak beramal tu, Allah cabut. Sifat kemeranan Allah cabut. Akan tidak ada pada kita lagi kecuali minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang taubat, mandi taubat. Sampai peringkat kita mandi itu, ya Allah, bercucuranlah dosa-dosa yang ada kita buat. Na'udzubillah, kita lakukan itu. Bercucuran air itu. Mandi taubat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedih kalau kita ada kategori 3 ni. Orang yang ada kategori 3 ni bercakap bohong, berjanji, dia menyalahi janji, dan ibarat dia beri amanah kepada dia khianat. Allah, tak boleh lagi lah. 3 confirm diri dia orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Munafik. Jangan kita persiakan hidup kita ini, dan kita minta jauhkan 3 sifat ini supaya diri kita berjalan dalam keadaan sebenarnya, iaitu sifat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Minta pada Tuhan. Sebab itu akhir sekali saya minta diri saya minta diri saya, dan jom kita bersama malam ni bacalah surah Al-Kahfi. Kalau tak boleh baca habis pun 10 ayat pertama, 10 ayat akhir. Kalau tak boleh baca habis surah Kahfi itu, kalau dah nak baca, seelok-eloknya 10 ayat sambung, berhenti, baca ayat akhir itu, baca 10 ayat lagi. Lepas itu baca lagi 10 ayat pertama, sambung yang kita baca ke tengah tu, lepas itu kita baca ayat akhir 10 ayat tu. Kita punya tanya apa bila saya kata begini, tentu orang nak bendanya. Apa bendanya?
jangan tanya pada saya, tanya pada diri masing-masing. Tanya pada diri masing-masing, sebab yang baca masing-masing, bukan saya yang baca. Tiap-tiap hari baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10, baca lagi, itu ayat akhirnya 10 ayat lagi. InsyaAllah inilah dia, kata orang sekarang ni, vaksin yang mujarab sekali dalam diri kita. 2 dos kita bagi malam ni. 10 ayat yang pertama surah Kahfi, 10 ayat akhir. Tapi seelok-eloknya 10 ayat pertama sambung baca 10 ayat akhir, baca kali kedua 10 ayat pertama sambung yang kita buat tadi, dan terus 10 ayat akhir. Jangan tinggal setiap hari. Tinggal ini habis. Surah Kahfi sungguh menyeram, bukan senang. Jangan tanya apa dapat, tanya diri kita macam mana kita baca. Kalau baca dengan teliti, betul makhraj huruf apanya, insya-Allah lambat dengan cepat kita akan dapat sesuatu yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin Allah, dengan izin Allah, ya Allah, aku baca ayat ini dengan izinmu, engkau bagilah kepada aku sesuatu. Niat baik, baca baik, sudah tentu Allah tidak mesesiakan apa yang kita buat itu. Mudah-mudahan kita beramal dengan suratul Kahfi, ayat pertama 10 ayat, yang akhir 10 ayat, di tengah-tengah tu baca sambung mengikut apa yang kita kemampuan ada begitu. Insya-Allah mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita malam ni. Pagi besok kita akan cuba. Kalau pun terlupa, itu tanda berat. Hari ni terlepas baca surah Kahfi, terlepas baca, itu berat. Nak mulakan sebelum tu jangan. Sebab itu tiap-tiap hari itu merupakan satu daripada intisari kepada kita, diri kita, supaya istiqamah dalam membaca suratul Kahfi ayat 1 hingga 10 dan ayat akhir satu hingga akhir. InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan memberikan hadiah kepada kita pada malam ini, dan seterusnya kita akan dapat sesuatu yang Allah beri. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Cukuplah. Lama sangat tak boleh. Cukup tu. Jangan buat 3 ni, buat 2 ni. Jangan buat 3, ambil 2 ni. 2 ni pulun betul-betul. Tapi jangan lupa, sebelum membaca Fatihah kena baca. Jangan baca surah Kahfi je. Fatihah, salawat Nabi, mesti 2 ni, mesti. Fatihah, salawat Nabi, barulah suratul Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat akhir. Insya-Allah Tuhan bersama kita. Tuhan yang beri taufik dan hidayahnya
Mudah-mudahan Allah tahulah apa yang kita lakukan selama kita baca itu. Kalau kita terlupa, itu beratlah. Terlupa ayat tu, terlupa baca. Sibuk sangat tu. Oleh sibuk dunia ni, sibuk sangat tu. 10 ayat terbaca. Berat. Fatihah terbaca. Salat Nabi tak ada. Surah Kahfi tak terbaca 10 ayat. Akhirnya 10 ayat, akhir 10 ayat. Tak berat. Berat. Na'udzubillahi min zalik. Tak berani saya cakap lagi. Tak berani saya cakap. Tak boleh itu, tak berani saya cakap. Itulah tandanya kita Islam. Kalau kita buat, insya-Allah. Kita tak buat, jauhlah kita daripada kebenaran. Mudah-mudahan kita berkat Allah SWT, insya-Allah sama-sama kita. Ada soalan? Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, terima kasih banyak. Mudah-mudahan lain kali kita jumpa lagi dan kita berkati kan mana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد